غير معتمد. Kalau kat Malikiyah ni mu'tamad kata tasih, wa ghair mu'tamad dia kata يعني لا تصح. كمقارنة أنها لا تصح خلف الفاسق بجارحة. جارحة ni جارحة yang maksudnya جارحة tak pasti lah. Jarah. Okay, tak pelan tu. والمعتمد أنها تصح خلف المبتدع المختلف في تكفيره ببدعته كالحروري والقدري. Mana orang yang insan mubtadi' yang jenis yang buat bid'ah. So dia kata sah je, sah je. So orang yang ada bid'ah ni dalam contoh amalan ataupun dia punya i'tiqad ya. Wa amma asy-Syafi'iyah فإنهم يجيزون الصلاة وراء الإمام الفاسق وإنما يكره ذلك خلفه لغير الفاسق. أما لمثله فلا تكره ما لم يكن في الإمام أفحش. So يعني Syafi'i kata sah je solat belakang orang fasik. Cumanya yang hukum makruh tu bukan ke atas imam tu. Cumanya yang makruh tu makmum yang solat belakang imam fasik. So kalau masuk masjid tiba-tiba kenal imam ni dia ni orang yang fasik kan. So kita semayang belakang dia tu makruh. Sah, maknanya boleh semayang tapi kita semayang belakang dia tu hukum dia makruh. Maknanya Allah kita tak semayang belakang dia. Limadha yukrah ni kalau tanya. Kenapa okey kita tengok punya Hanabilah dulu. الحنابلة لا تصح إمامة فاسق مطلقا أي سواء كان فسقه بالاعتقاد أو بأفعال محرمة وسواء أعلن فسقه أو أخفاه لقول تعالى فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. Hanabilah من kata لا تصح solat belakang orang yang fasik sama ada dia punya fisq tu dekat dalam akidah dia ataupun dekat amalan dia. Maknanya atau sama ada dia buat perbuatan yang haram ya. Ataupun sama ada dia ni fasik, sama ada dia tunjuk yang dia melakukan benda yang dosa, perbuatan dosa, ataupun sama ada dia sorokkan. So la yajuz. Kalau makan apa tu la sama qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam la tu'amman imra'ah rajulan wala mu'arram muhajiran wala mufajiran mu'minan. إلا أن يقر بسلطان يخاف سيفه وصوته ويعيد من صلى خلف فاسق مطلقا ويعيد من صلى. So orang yang sembahyang belakang imam fasik ni dia kena ulang solat dia. So ni indal al-Hanabilah. Okey, fasik kan. Tapi al-fasik ni dia tak sentiasa jadi fasik. Ini Ustaz Abdul Hamid tahu itu sekiranya orang tu bertaubat dia automatik terus tak jadi fasik. Gitu. Tapi kalau dia masih melakukan maka dia tu dia tidak bertaubat maka dia masih fasik. Dan kenapa ada isu ni la yajuz salat khalfal imam ni? Kerana ini kira cara teguran sebenarnya. Ada hikmah. Kenapa makruh? Mana kalau orang tinggalkan supaya orang imam tu dia sedar bahawa dia ni melakukan dosa supaya dia at least dia akan rasalah okay, dia tak layak. Jadi dia kena berubah. So dia kena berubah gitu. Sebab tu dia makruh saja tapi bukanlah la tasih kecuali Hanabilah. Okay. الفسق والإمامة الكبرى من الشروط التي تشترط في من يتولى الإمامة الكبرى أن يكون عدلا. Imam al-Kubra ni kira nak jadi macam hakim amir ke. So لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق لأن الإمام يقام بإقامة الحدود. Maknanya yang ni yang government lah, kira government Rais Daulah, ni Imam al-Kubra. So la yajuz syurut sebab syarat nak jadi ketua ni pemerintah ni dia kena adil lah.
فإذا كان الإمام هذا غير عادل فلا يجوز، يعني لا يجوز أن يكون إمام أو رئيس أو سلطان أو أي شيء يعني الذي له علاقة بالتولي الأمر. أوكي أوكي ke so far? InsyaAllah kalau ada soalan tanya je. Okey, terus ni. Okey, ini asar al-fisq fi riwayat al-hadis. Ni ada kesan juga. Ni isu hadis. Oh, penting ke ni? Penting ke ni? Tak ada sebut. Apa ni? Dari sentuh kita semua. Apa suara tak jelas lah tadi. Ustaz ada sentuh. Oh, okey, Ustaz sentuh. Okey, asar al-fisq fi riwayat al-hadis. Kesan fasik ni dalam isu meriwayatkan hadis. Kan hadis ni antara nak tahu sanad dia, nak tahu sihhatul hadis, al-adalah wal dhabt. Kan ada adalah wal dhabt. Kalau korang ingat sufi ada ustaz kita sentuh part tu, al-dhabt tu keingatan atau macam mana tahap orang punya rawi tu punya ingatan. Dia punya ingatan ni kuat ataupun dia jenis pelupa. Kalau adalah ni dia punya ni. Itulah adalah sama dia ni adil betul-betul ataupun dia ni fasik. So kalau yang fasik terus tak terima hadis. Gitu. Kalau ada rawi tu yang fasik, maka hadis tu akan ditolak. So ana faham mutane alladhi lam yakfur bil hadith idza kana da'i ila bid'ati lam tuqbal riwayatuh. Lam tuqbal riwayatuh. Ini dhahab Ahmad wa qala min salah wa hadha madhhab katsir wal akthar wa huwa a'dalu wa aulaha. Gitu. So basically lam tuqbal riwayatuh. Ni untuk orang yang sebab dia fima yahtaju rati salam sebab ni zahab jamaahir a'immatul hadith wa fiqh ila annahu yushtara fima yahtaju bi riwayati as-salama min al-fisq. Dia orang mensyaratkan dalam riwayat hadis ni yang orang ni dia ni selamat dari fisq. Kiranya dia orang tu tak ada langsung apa-apa kaitan dengan fisq. Kalau dia ni dapat tahu dia fas, maka syarat tu apa ni not fulfilled. When the syarat is not fulfilled, maka hadis tu terus ditolak. Okey, ni dalam hadis. Okey, and then okey hadis okey insya-Allah. Okey. Kalau dia just tanya. And then asarul fisq fi syahadah. So dalam syahadah ketika memberi keterangan dalam mahkamah tu okey. So al-fuqaha hatta orang yani اتفق الفقهاء يعني ini bil ijma' saksi tu kena adil yani. لا يقبل شهادة الفاسق. Okay, لا تقبل شهادة الفاسق. وأشهد ذوي عدل منكم. Okay, saksi dia kena adil. Okay, seterusnya. Okay, أثر الفسق في الفتوى. Ini fatwa pula. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الفسق مانع من قبول الفتوى. Ni pun kalau korang ingat usul fiqh, syarat apa Imam Ghazali letak hari tu. Tak silap yang kita baca tu. Kalau untuk kita terima fatwa ni, orang ni dia kena adil. Kan syarat tu yang pertama dia kena adil. So sekiranya dia bukan adil, dia punya fatwa tu kita tak boleh nak ambil fatwa dia. Tapi yang orang yang fasik tu dia boleh ijtihad sendiri kan. Dia boleh ijtihad sendiri, dia boleh follow ijtihad dia semuanya. Orang lain tak boleh nak follow dia punya fatwa. Sebab ini memang wani' ni. Memang wani' qabul fatwa. Dia halang seorang tu ataupun bila orang tu fasik, dia halang untuk orang lain terima fatwa. Ni jamhur lah, okey. Okey, wa dhaba Hanafi la fasik tuqbal fatwa. Ni Hanafiyah kata boleh. Yang jamhur kata tak boleh. Untuk fasik. Athar al-fisq fil hadanah. Hadanah ni apa? Jaga apa ni hak penjagaan anak apa panggil tu? Custody. Apa dia?
Custody. Hak Custody. penjagaan lah. Custody. Okay. Thanks. Okay, custody. So ni la hadana li fasiq. So kalau macam ayah tu dia fasik, ataupun mak tu fasik, memang automatik anak tu dalam isu custody ni tak boleh diberi kepada ataupun diberi hak tu kepada yang fasik tu. Yang la yali wala yu'taman, yani sebab kita tak, dia tak boleh nak fasik ni, kena dia tak boleh nak apa ni, nak buat tanggungjawab dia dengan betul, gitu. Laksanakan tanggungjawab dia betul, dan dia ni tak selamat duduk dengan dia, gitu. So biasanya ni adalah wa qayyid al-Hanafiyyah al-fisq al-musqit lil-haram bi annahu al-mudhi' lil-walad. Mudhi' lil-walad ni kalau Hanafiyyah dia macam specify lah, gitu. Kalau dia ni fasik, maknanya kenapa dia ni fasik? Sebab kiranya dia punya dosa yang dilakukan tu membuatkan anak tu al-mudhi', sama ada mudhi' lil-walad ni sama ada dia ni membuat anak tu sesat ataupun akan menghilangkan anak tu, kiranya anak tu kiranya buat anak tu hilang lah. Kiranya tak jaga sampai tahap dia tak jaga. Contoh dia tak balik rumah apa sampai anak tu mungkin hilang apa, gitu. So mudhi' lil-walad ni itulah sama ada dia menyesatkan anak dia sekali ataupun dia tak jaga dengan betul anak tu. Okay? Sampai anak tu terbiar dan hilang, tak tahu anak pergi mana, tak kisah, gitu. Okay, al-fisq wal muamalat. Ni muamalat pula. حكم القرآن على أن أهل العلم اتفقوا على جواز قبول خبر الفاسق في أشياء منها أمور المعاملات، فيقبل فيها خبر الفاسق، ولكن نحو الهدية قال إن فلان أهدى إليك هذا فيجوز قبوله وقبله، ونحو ممكن فلان ببيعك فيجوز قبوله وشراء جميع الأخبار. So dia kata kalau fasik ni di dalam isu muamalat boleh je terima. Yuqbal fiha khabarul fasik, apa yang fasik cakap dalam transaction ni boleh je. Contoh dia bagi tu orang, kalau kita nak wakilkan seorang fasik, boleh atau tidak? Boleh, dia kata. Of course kan ada syarat-syarat dia kan, aqil, baligh, apa semua tu. Cuma adil fasik ni tak bukan syarat. So boleh je. ونص القطبي على لا خلاف أنه يصح أن يكون رسول من غيره في قوله يبلغه ويتعلق بحق غيره لم يقبل قوله وهذا جائز الضرورة والداعي إليه. So basically boleh lah. Basically boleh. Fasik dalam amalan ni boleh. Okay. Maknanya sekiranya idza lam yakhruj an haqqil musil wal muballigh. Maknanya sekiranya dia ni contoh itu wakilkan fasik ni, dia tak, contoh dia bagi tahu benda yang benar kan. Mana orang ni dia ni yani selalu melakukan dosa besar. Contoh minum arak, zina, apa semua. So kita wakilkan dia untuk belikan barang. So sekira orang itu dia memang beli barang dan bagi kepada kita gitu, so sah je gitu. Tapi kalau dia buat benda lain dengan barang tu, dia ambil sendiri barang tu, baru yang tu kita tak boleh. Okay. So tu idza lam yakun an haqq al-mursil wal muballigh. Kalau tak lam yaqbal qawlu. Kalau dia memang ada isu trust tu, dia pun tak boleh. Ada isu trust dengan dia, maka lam yaqbal qawluhu. Tak boleh dengar apa yang dia cakap. Okay. And then al-fasiq wa wilayat an-nikah. Ni isu wali kan. الحنفية والمالكية لأن الفاسق يكون وليا في النكاح على مولده لأنه يلي كالعدل، فهو إن كان فاسقا في دينه إلا ما قال ويصون حرام وإذا ولي مال نكاح أو لا. So Hanafi Maliki basically kata boleh. Tak ada masalah wali tu fasik, boleh. Okay. Maknanya contoh ayah tu jenis yang minum arak, zina apa semua, tapi dia ada anak perempuan, dia jaga anak perempuan itu. Dia jaga. So boleh ke tidak ayah jadi wali? Boleh. Basically gitu boleh.
إلا أن المالكية كرهوا للولي الفاسق أن يلي زواج من يلي عليها. So Malikiyah cuma dia kata makruh lah ni, macam sepatutnya tidaklah ayah yang fasik tu jadi wali. Satu yang kena utamakan yang adil. Okey. Qaddimu alaihi al-wali al-adil. Al-musawi lahu fi darajah. Di mana yang sama tahap. Fi darajat lah. Maknanya kalau contoh ayah. Kalau ayah kan ayah. Atau contoh adik-beradik kan. Contoh ayat adik-beradik. So ada abang yang sulung, ada yang kedua ya. So kalau abang ni sulung tu fas, so yang kedua lah yang aula. وذهب الشافعي والحنابلة أن النكاح لا ينعقد بولي فاسق على المذهب. أعلم فاسق أم لا فلا يزوج ولي فاسق وإن كان بحيث له سبب الولاية لا ينتقل إلى حاكم فاسق. يعني مطلقا من خلاف الحاكم لهذا سبيل العدالة لأنه يزوج للضرورة. So Hanabila, Syafi'i Hanabila kata la yan'aqid. Nikah tak sah sebelum wali tu fasik. Okey. Itulah main point dia. Wali tu macam contoh lain tu macam apa? Al-khitbah ala khitbatul fasiq. Memang ustaz sentuh semua ni ke? Macam berapa page macam ni? Okay. Yuhram tak sentuh. Oh ini khitbah tak sentuh. Okay. Okay. Then seterusnya Asar fi azl al-wali. Pecat apa ni? Pecat rais yang ni. Tak penting kan? Okey, so seterusnya hukum at-tawaddud lil fasiq. At-tawaddud ni kitanya kiranya macam at-tawaddud ni kita macam tunjuk kasih sayang ataupun kita suka kepada fasiq ni. So maknanya kita layan, bukan nak kata yes, layan kita kena layan orang, semua orang sama rata. Cumanya untuk orang yang fasik ni dia kena ada some kind of reaction kepada orang-orang tu supaya dia orang sedar ni, dia orang ni tengah buat kesilapan lah gitu. Sebab kalau layan dia sama rata, takut dia orang ingat tak ada masalah. So so dia orang pun tak berhentilah. So sampai bila gitu. Dalam society tu kena ada yang ni Syekh Uthman Al-Khamis, Mufti Qatar, yang cakap benda gini lah. Ada fatwa Qatar. Tapi اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز التودد للفاسق. لا يجوز التودد للفاسق لأجل فسقه. يعني ini disebutnya اتفق الفقهاء ni. So itu fatwa tu lah dia bagi tu. Tapi fuqaha sendiri dah ijma' bahawa la yajuz tawaddud lil-fasiq li ajli fisqihi. So maknanya for the purpose of kerana dia punya dosa tu yang dia buat itulah maknanya. Walal julus ma'ahu. Sampai nampak sini sampai tak jangan duduk sama dia. Wa huwa yumaris syai'an min al-ma'asi inasan wa mujaratin lahu. So dia kata walal julus ma'ahu wa yumaris syai'an min al-ma'asi. Kayaknya kita tak boleh duduk bersama dia lah sekiranya dia tu memang dia tengah melakukan dosa gitu. Okay, walal julus ma'ahu. Of course ada kalau orang yang duduk untuk dakwah ada syaitan ini benda lain. Tapi yang duduk sekadar ini nak tawaddud, tu tawaddud tu macam tunjuk kasih sayang ataupun rasa duduk nak lepak orang tak semua. Ini berdasarkan ni lah. So al-ayat wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum nar. Takut kita pun terjebak gitu. La tusahib illa mu'minan. Ni Nabi SAW kata jangan berkawan kecuali orang yang betul-betul mukmin ya. Wala yakut ta'amak illa taqi. So ya, mana la wala yakut ta'amak illa taqi. Dan nak isu share makanan ni, tapi itulah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ar-rajul ala din khalili falyanzur ahadukum man yukhali. Seseorang itu dia
agama dia pun bergantung kepada agama kawan dia. Khalil ni kiranya sahabat yang sangat rapat yang kiranya gitu. Jadi falyanzur ahadukum man yukhalil. Jadi maka tengoklah siapa yang kamu betul-betul uh, kawan dengan tu. Gitu. Ni hadis yang Rasulullah. أن خاض وابتلى ونعم بسيء ونعم من قبل التي تدل على ذلك لأن في ذلك تعظيم من أهانه الله. So kita pun tak boleh nak tawaddud al-fasiq wal-mubtadi', yani orang yang buat bid'ah apa semua. Kerana ini takut kita menyokong dia gitu. Of course ada dakwah bil hikmah tu ada lain lah, kat awal okey, then start tegur tak apa lah, tapi untuk berkawan dengan dia, terima dia seadanya gitu, biar dia dalam keadaan dia fasik tanpa teguran apa-apa, tu yang tak boleh. Dekat sini yang dilarang. وقد نص المالكي والشافعي على أن الجلوس مع الفاسق إيناس له يعد من صغائر الذنوب التي تغفر بالحسنات. Al-Maliki wa Syafi'i yang kata sekiranya kita duduk dengan orang fasik ni, duduk ni maknanya duduk suka-suka lepak gitulah, tanpa kita tegur dia, tanpa apa-apa, bukan ada niat nak dakwah ni. Yu'addu min saghair dzunub, dia kira sebagai dosa. Dosa kita duduk dengan dia. Bila tak ada niat nak berdakwah ataupun tegur ataupun apa-apa, duduk gitu je. Sebab nanti mana kita pun biar je, kita biar je dia gitu. Itu yang dia sebab tu dikira sebagai dosa tu. Okay, and then hukum macam ustaz lah. Okay, hukum ghibatul fasiq. Al-asl fil ghiba al-hurmah. Okay, ghibah ni ghibah penuh gitu cakap belakang. Okay, cakap belakang. Asalnya haram. Dinai qawli ta'ala wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Lakin tajuz ghibatul fasiq al-mujahir bi fisqihi. Yani lakin hukum ghibatul fasiq mana kita cakap belakang orang fasik ni. Itu isu dia, hukum ghibatul fasiq ni. So boleh tak kita cakap, oh orang ni dia ni teruk lah, dia ni tak solat lah apalah gitu kan, cakap belakang dia ni. Okay, so tajuz ghibatul fasiq al-mujahir bi fisqihi fi ma jahara bihi min al-fisq duna ghairihi. Maknanya kalau orang tu dia jahar, dia tunjuk, contohnya dia kalau orang buat dosa secara tersembunyi, kita tak buat, tapi kita tahu yang dia buat dosa secara tersembunyi, tak boleh ghibah. Kita tak boleh cakap orang ni dia buat macam ni tu. Ya, tak boleh. Tapi kalau orang tu dia jahara bil ma'asiyah, dia tunjuk dia yang dia buat dosa depan ramai orang. Contoh minum arak di depan ramai orang kan. Kat sana boleh ghibah. Tapi ghibah dekat dosa yang dia buat sahaja tu, maknanya minum arak tu sahaja. Tu yang duna ghairihi tu. So kalau isu dia arak, dia minum arak depan ramai orang, boleh cakap dia ni tak patut, cakap member dia ni tak patut buat gini lah. Dia dosa, teruk lah dia ni gitu. So tu tak ada masalah, cumanya isu arak dia jangan tiba kata ni dah lah tak solat. Lepas tu tak sayang mak bapak lah tu. Tiba-tiba tambah-tambah lain. So lah hadha la yajuz. And then taubatul fasiq. Ni penting. تقبل توبة الفاسق إذا استجمعت شروطها إلا ثلاثة اختلف الفقهاء في قبول توبتهم هم الزنديق والساحر ومن تكررت ردته. So tuqbal taubatul fasiq lah. Okay. Sekiranya orang fasik dia bertaubat, taubat dia diterima. Idza istajma'a syuruta, maknanya sekiranya syarat-syarat taubat tu telah fulfill lah. Ialah apa syarat taubat? Mula dia tinggalkan dosa tu, dan dia firstly menyesal. Dia kena menyesal, betul menyesal. Nombor dua, dia kena tinggalkan benda yang dia buat tu terus tinggalkan. Dan nombor tiga, al-azm, dia kena berazam bahawa yang dia tak nak ulang dosa tu. Ini ada tambahan, kalau orang yang ada ambil hak orang lain tu pulangkan dan sebagainya. Tapi illa salah ikhtaluqa fi qabul taubatihum az-zindiq was-sahir wa man takarrar riddat. Az-zindiq ni apa? Ada yang tahu ke? As-sahir ni orang yang mengamalkan sihir. Wa man takarrarat riddatu ni orang yang masuk Islam. Lepas tu dia irtad, dia
dia keluar Islam, lepas tu masuk balik, keluar balik, gitu. Tapi tafsir, ada tafsir kan perbincangan kan ni? Cuba di bawah. Nah, gitu. Tak nampak, tak sempat nak baca. Azim dia besar. Gerakan Oriental yang berpakaian dengan pakaian Islam dan dari nasab atau tuan kaum Muslim. Az-Zindiq. So, dia orang buat apa? Gerakan Orientalis. Kini dia orang dari orang yang dia orang ni nak rosakkan Islam gitu. Oh, seperti Yahudi, atheist. Oh, okey. Gaya baru mereka telah biasa. Atheist. So, kiranya macam munafik ya. Atheist, yang orang yang tak percaya pada apa. Macam G20 tu. G20 ni apa? Oh, yang kumpulan apa entah. Okay. Itulah. Okay. Siti Kasim. Okay. So orang-orang ni dia ada ini ada khilaf lah antara fuqaha sama ada taubat dia orang ni diterima atau tidak. Bukan terima maknanya Allah terima, insya-Allah terima atau tidak, tapi tahu lah. Di kalangan manusia lah kot rasanya. Mana sama ada kita maknanya kita boleh biar dia, kita boleh kata okey dia ni dah bukan fasik dah ni gitu. Di kalangan manusia lah, kalau dengan Allah tu memang of course Allah terima. Cuma dengan kalangan manusia kita kena biar kita kata okey dia ni dah orang taubat ni, kita biarlah dia selamat ni. Selamat hidup di kalangan kita, ataupun kita memang kita kena anggap dia ni, kena berhati-hati dengan dia walaupun dia kata dia dah taubat. So orang tiga ni lah. Tapi ada khilaf kan, tapi tak sebut khilaf. Okey. Okey, sudah habis ini. Dan seterusnya ada tajuk apa pula? So far okey guys. So, banyak juga baca ni, cuma ni macam poin-poin ni pendek je tersebut ni. Okey. Okay. Okay. So nak sambung ke? Tapi 21 kan. Kiranya tinggal sulh. Ke ada tajuk lagi yang ada tersebut ni? Sabut tu maksudnya apa tu? Sabut minal akhbar. Tersebut bil akhbar, kena confirmkan akhbar ni news. So kena 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 tahqiq yani sama ada news tu benar atau tidak. Tu tersebut isbat ya. Oh, okey, faham. Memastikan. So kita kena pastikan news betul atau tidak. Tabayyun ke? Tabayyun ni apa? Anda tajuk ni ke maksud tersebut ke macam mana? Oh, maksud tersebut. Okey. Yes. Salah satu maksudnya tabayyun lah. Allah dalam Quran fatabayyanu. Ya ayyuhallazina amanu ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bayan. Bayan maksudnya apa? Tahu penerangan yang gitu. Sesama tersebut. Ataupun dari bayyinah. Tabayyana bayyinah. Kerana bayyinah ala al-mudda'i. Bayyinah ala al-mudda'i ni, orang yang claim tu dia yang kena show the proof. Basically itulah maksud tabayyana tersebut.
Okay. So rasanya sampai sini saja. So esok masuk ni sulh. Okay. Kalau istiqdan tu yang istiqdan yang abawain tu tengok kalau dia tersabut ni tak panjang. Kalau sulh tak panjang boleh je nak baca esok. Okay. So tak ada apa-apa, kita tutup kelas dengan